Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Tuan-tuan muslimin muslimat dari jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pagi ini kita akan menyambung lagi kuliah kajian tafsir Al-Quranul Karim. Dan sambungan pada pagi ini ayat yang ke-30 daripada surah Al-Baqarah. Bulan lepas kita telah berhenti ayat 29, jadi kita pasang ayat 30 muka surat 6. Muka surat 6. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Sambungan pada pagi ini ayat 30. Sebelum daripada ayat 30, ayat 29 yang telah kita baca sebelum ini, Allah Subhanahu wa taala sebutnya atau bercerita ayat 29, Dia telah mencipta dan telah menjadikan seluruh makhluk yang ada dalam muka bumi ini semua. Maknanya Allah terlebih dahulu menciptakan bumi, langit bumi dan juga seluruh makhluk yang ada dalam muka bumi ini. Dalam surah Fussilat Allah berjelaskan, Allah Ta'ala berjelaskan selama 6 hari 6 hari. 2 hari Allah cipta bumi, 2 hari Allah Ta'ala cipta makhluk yang ada dalam muka bumi, dan 2 hari Allah Ta'ala cipta langit. Tak apalah, itu dari situ ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan segala makhluk yang Allah cipta atau muka bumi ini Allah sebut dalam ayat 29, Allah cipta untuk manusia semua. Wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an, ialah Allah yang telah menjadikan untuk kamu wahai manusia segala makhluk ada dalam muka bumi. Jadi kalau kita baca ayat 29, Allah beritahu Dia ciptakan segala makhluk yang ada dalam muka bumi untuk manusia, sedangkan manusia tidak ada lagi. Ketika ini manusia tidak ada lagi, kemudian baru Allah Ta'ala cipta manusia. Dan kita sudah sebut dah sebelum ini, segala makhluk yang ada dalam muka bumi ini Allah cipta untuk manusia. Allah cipta untuk manusia ini makhluk untuk manusia sebagai keperluan hidup manusia, mana perkara yang diperlukan oleh manusia sebagai manusia. Dan apa yang diperlukan oleh manusia, sama ada keperluan daripada keperluan hidup dia ataupun kehendak dia. Keperluan dan kehendak, maksud apa yang diperlukan oleh manusia, apa yang dikehendaki oleh manusia. Jadi Allah Ta'ala cipta, mana Allah cipta semua. Maksud semua apa yang dikehendaki oleh manusia
dan diperlukan oleh manusia semua ada dalam muka bumi. Padahal manusia tidak ada lagi. Di sini kita boleh tengok ini jemaah kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya Allah zahirkan kebijaksanaan ini dengan menciptakan perkara yang diperlukan oleh manusia dan dikehendaki oleh manusia terlebih dahulu sebelum Allah cipta manusia. Maka kita kena faham Allah Taala ini bukan dia cipta manusia dulu, selepas dia cipta manusia dia cipta apa yang diperlukan oleh manusia. Tidak itu kita kata biasa. Maksudnya Allah Taala cipta manusia kan, daripada kejadian makhluk manusia ni, manusia perlu apa? Manusia perlu pada tempat tinggal. Jadi Allah Taala cipta tempat tinggal. Manusia perlu kepada makanan, Allah sediakan makanan. Ya, mana Allah Taala perhati dulu apa yang diperlukan oleh manusia. Tidak gitu. Sebab itu dalam ayat 29 akhir kan, wa huwa bi kulli syai'in alim. Allah berkata, dia terhadap segala sesuatu itu dia maha mengetahui. Segala sesuatu ini mana? Bukan segala sesuatu yang telah wujud, bukan. Segala sesuatu yang akan wujud, akan berlaku. Tidak berlaku lagi, tapi akan berlaku. Allah Ta'ala maha mengetahui. Itu kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau kita pergi dengan lebih mendalam keperluan kehidupan manusia secara umum lah, kita kata secara umum tu kan, tempat tinggal, makanan, minuman, itu lebih keperluan asas. Kalau kita belajar di sekolah pun seperti itulah kan. Tetapi kalau kita pergi dengan lebih mendalam apa yang diperlukan oleh manusia ni, daripada makanan itu sendiri itu, macam-macam jenis pula kita kata. Contoh kita kata kalsium, vitamin, dari sudut proses pembesaran manusia itu contohnya kan. Kalau doktor ahli sains ini lebih faham lagi, saya tidak ahli sains, tak cerita lebih-lebih pun. Cuma sekadar apa yang kita belajar sebelum ni, sebagai manusia ni dia perlu kepada, kita kata zat besi lah, vitamin lah, kalsium lah, apa semua tu ya, nak membesar kita kata perlu pada kalsium, tulang, kekuatan tulang, apa semua. Jadi siapa yang cipta semua, siapa yang sedia? Kita kata kalau kalsium ada pada susu, kajian kita ada pada susu. Pada susu itu siapa yang sediakan? Siapa yang cipta? Daripada binatang-binatang. Maka semua apa yang diperlukan oleh manusia dan dihajati, yang diingini oleh manusia daripada kehendak dia tidak perlu lebih kehendak. Allah Taala sebut dalam ayat lain, litablu 'alaiha hajatan fi sudurikum, supaya kamu dapat apa yang ada dalam hati kamu ni, hajat yang dalam hati kamu ni, kamu dapat sampai, supaya kamu dapat sampai kepada hajat yang ada dalam hati kamu tu. Contoh kita kata, kalau manusia nak terbang atas angin kan, nak terbang kita kata, padahal itu bukan keperluan dia, kehendak dia rasa nak terbang. Allah Ta'ala cipta perkara yang boleh menjadikan manusia itu walaupun bukan Allah tukar manusia menjadi guru dia, tetap manusia, tapi dia boleh terbang atas angin kan. Dan manusia ingin masuk dalam laut, dalam laut, Allah Ta'ala tidak tukar manusia menjadikan dia manusia, tapi dia boleh memang masuk dalam laut. Lalu zaman sekarang ini lebih pada itu lagi, naik sampai ke bulan kita kata, planet tak mana-mana pun kita, mana pun ada sana. Itu kalau kita kata juga kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala, kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia terlebih dahulu mencipta perkara yang diperlukan oleh manusia ni, bukan manusia untuk Nabi Adam saja, manusia sampai kiamat ni. Manusia sampai kiamat ni Allah Ta'ala cipta sebelum ada lagi. Nanti kita akan cerita akan datang perkara seperti ini. Minum contohnya, mungkin pada zaman Nabi itu tidak perlu yang ada dalam kubur. Patut minum yang ada dalam kubur dalam bumi ni yang digali oleh manusia ni kan. Kemudian manusia cipta kenderaan yang memerlukan kepada minyak untuk menggerakkan enjin dan sebagainya tu semua. Kenderaan dulu ada ke minyak dulu ada? Bukan kata manusia cipta kenderaan, kemudian baru kita kata Allah Ta'ala ciptanya. Dan minyak dah ada. Mesti kita kata bahan-bahan galinya apa semua yang ada dalam
tidak zahir pada zaman Nabi SAW, zahir zaman kita sekarang. Itu kerja saya manusia. Tapi semua ini untuk sampai untuk manusia, bukan tidak untuk lembu, tidak untuk binatang. Petroleum itu bukan untuk lembu. Lembu dan itu dia pupuk ya cukup dah. Pupuk air. Tak perlu semua batu-batu apa semua dia tidak perlu, besi-besi tak perlu. Dia perlu kepada pupuk air, cukup dah. Kita segala kadang perlu. Keperluan kita tu. Malah semua lah. Apa yang ada dalam bumi itu diperlukan oleh manusia. Tanah. Segala kadang kita dalam ayat dari Allah nak cerita. Tanah tu tanah ditanam, tanam untuk tanam. Apa panggil kerah, tanah kerah pun ada. Tanah sejuk tanam tu. Tujuan apa dia? Manusia dia pandang. Hal ni untuk buat rumah, hal ni untuk buat bangga, hal ni untuk buat ini, untuk ini, macam-macam lagi. Nak buat sini, nak gaul sini, macam-macam lagi lah. Itu akal kita. Pada Allah bagi pula akal pada manusia ini untuk menggunakan apa yang Allah telah sediakan ini, cari faedah daripada makhluk. Dan Allah tundukkan, Allah sebut dalam ayat agar Allah tundukkan saluran, mana Allah tundukkan makhluk-makhluk atau hukum ini tidak degil dan keras kepala makhluk ini. Bumi ini kan kita gali-gali, maknanya Allah tundukkan bumi pada manusia. Sebab itu dia boleh gali bumi ini. Kalau Allah tak ada jadikan bumi itu keras kepala macam manusia, kan manusia gali-gali bumi pun orang kata-kata tak ada bumi, hanya buat degil keras kepala. Dan dia tunduk pada manusia. Siapa yang menentukan semua ini? Allah SWT. Lepas tu kita boleh gali bumi. Saya pernah dengar engineer Petronas dia cerita nak cari minyak tu ada dalam laut tu. Saya ingat kalau tempatnya sebelum ni sampai ke dasar laut tu jumpa dia banyak rupanya berkilometer lagi dalam laut tu. Dia kali sampai dalam. Nak cari minyak pun dah masalah. Tapi boleh, tak kira. Boleh buat. Ada mana dia boleh gali. Oh ini manusia. Ikan. Tapi Allah Ta'ala tidak cerita lagi manusia. Sekarang ni baru Allah Ta'ala sebut dalam ayat sebelumnya kita baca ni. Bila siap semua kejadian langit, bumi, apa semua ni sempurna, dan makhluk-makhluk ada atau muka bumi ni semua sudah ada. Dia Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak cerita manusia. Dia buat keputusan dan cerita manusia. Cuma sebelum Allah cipta manusia ni, Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi tahu kepada malaikat-malaikat. Di sini Allah Ta'ala cerita, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah wahai Muhammad, di waktu Tuhan kamu telah berkata kepada para malaikat dia. Allah Ta'ala kata kepada malaikat dia, pada malaikat-malaikat yang telah Allah cipta tu. Di sini menunjukkan kepada kita sebelum kejadian manusia ni, malaikat dulu Allah Ta'ala cipta. Maksudnya kejadian malaikat ini mendahului daripada kejadian Adam. Buktinya di sini Allah Ta'ala bagi tahu kepada malaikat, menunjukkan malaikat itu sudah wujud dah. Manusia tidak wujud lagi. Dan perkara ini berkait dengan cerita akan datang. Saya akan cerita jadi Allah Ta'ala bagi tahu pada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku ingin menjadikan atas muka bumi khalifah. Jadi Allah bagi tahu pada malaikat ni, bukan manusia tidak khalifah. Allah sebut, Allah Ta'ala ingin jadikan atas muka bumi ni khalifah. Pada satu makhluk yang Allah Ta'ala sebut sebagai khalifah. Malaikat tidak tahu lagi bentuk makhluk itu macam mana. Allah Ta'ala bagi tahu, dia nak cerita. Ayat yang kita baca ni, ayat 30 ni, ini di antara ayat ataupun kisah yang kita kena berhati-hati. Berhati-hati dari sudut memahami kisah ni. Sebab saya cerita ni, sebab pernah saya dengar seorang ustaz tu yang mengajar, saya tak mention nama dia. Dia ayat yang kita baca ni, dia kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni, ayat ni menunjukkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu bermusyawarah dengan malaikat. Dia kata gitu.
bermusyawarah. Kalau dia mentafsirkan qala, Allah Ta'ala kata tu dengan pada Allah Ta'ala bermusyawarah, tuan-tuan kena ingat ini tafsir batin dia, tafsir tak betul. Kita tidak boleh guna lafaz musyawarah ke sini. Kan? Kan? Sebab perkataan musyawarah dalam bahasa kita ni kita faham sebagai musyawarah kan? Sebagaimana kita faham musyawarah. Tuan-tuan, di sini Allah tidak musyawarah ni. Kenapa? Sebab musyawarah ni dia ada sifat kelemahan. Kalau kita mentafsirkan Allah bermusyawarah dengan malaikat, jadi akan zahir pada Allah itu sifat kelemahan. Kenapa Allah musyawarah? Sebab musyawarah ni, ia musyawarah ni mana musyawarah ni syar'i, mana satu perintah syariat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dalam ayat yang lain itu Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Syura kan, wa amruhum syura bainahum, atau dalam ayat lain tersebut wa syawirhum fil amr, hendaklah kamu bermusyawarah wahai Muhammad, dan urusan orang beriman itu mereka bermusyawarah. Maknanya musyawarah ini perbuatan makhluk, ini bukan perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah perintah itu perintah untuk makhluk buat. Allah sendiri dia tidak musyawarah. Ya, diadakan musyawarah itu. Kena faham kenapa Allah Ta'ala perintah Nabi bermusyawarah, orang beriman itu bermusyawarah. Kenapa musyawarah itu diadakan? Sebab manusia ni dia tak tahu sesuatu kalau kita musyawarah ni. Sebab apa? Sebab kita tak tahu perkara yang kita tak buat ni kan, perkara ini kita buat ni kita tak tahu apa yang akan berlaku. Jadi kita bermusyawarah, tujuan kita bermusyawarah ni untuk kita minta idea, pandangan, supaya kita dapat tahu. Sebab kadang-kadang ni perkara yang kita fikir ni orang lain tak fikir macam kita. Kita kena ingat, dan mungkin orang lain ni apa yang kita fikir kan, maknanya kita contohlah kalau kita kata kita nak renovate masjid. Bagi kita rasa bagus, tapi mungkin orang lain tak apa begitu. Contoh kita katakan. Jadi kita tak tahu daripada banyak ni kita bagi katakan 4-5 orang, 10-12 orang dijadikan nak musyawarah ni. Tujuannya apa dia? Kita nak cari pandangan, pada kita nak tahu pandangan dia, sama ada pandangan kita ni elok atau tidak elok, ataupun kita nak tahu mana pandangan yang lebih baik lagi. Itu asalnya. Jadi diadakan musyawarah itu kerana kita tidak tahu, punca kerana kita tidak tahu perkara yang kita nak buat itu betul atau salah, baik atau tidak baik. Cuma Allah Ta'ala dia perintah, oleh kerana manusia tidak mengetahui, maka Allah perintah kepada manusia bermusyawarah. Hatta kepada Nabi sendiri pun bermusyawarah. Sebab apa? Sebab Nabi tidak tahu. Kerana Nabi tidak tahu, Nabi SAW panggil sahabat-sahabat musyawarah, tanya pandangan dalam urusan peperangan Badar. Ni kita nak macam mana ni kawan Badar ni, Nabi bermusyawarah, tanya sahabat. Ketika tu Abu Bakar dia bagi cadangan ni, tawanan ni kita boleh jadikan tebusan. Ya, padahal kita boleh jual dia untuk dapat habuan dunia. Kita kata boleh jual dapat duit ke apa semua. Atau kalau ada di kalangan mereka ini yang pandai-pandai, yang bijak pandai membaca menulis, kita boleh jadikan, boleh jadikan dia hamba untuk ajar anak-anak kita dan sebagainya. Itu idea Abu Bakar. Nabi SAW bertanya Umar, kamu Umar? Cadangan pacu kepala. Mudah ya Umar. Tak cakap banyak dia, kita kak pada mana bunuh dia bapak ini. Nabi SAW ini jadi orang lembu kan. Nabi itu pandangan Abu Bakar. Sebab bagi Nabi SAW cadangan Abu Bakar itu lebih baik kan. Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat dalam surah Al-Fatihah. Kan? Allah Ta'ala lebih suka cadangan umat ketika itu. Sebab ketika itu kenapa? Kan? Badar ni mana permulaan Islam. Kalau kita lepaskan golongan tawanan ni, lepaskan, boleh jadi dengan sebab kita lepaskan tawanan perang ini memberi kekuatan pula pada golongan musyrikin Mekah. Sebab itu lebih baik kan, lebih baik ketika ini dibunuh tawanan tersebut daripada dilepaskan ataupun dibebaskan, dijadikan tebusan apa semua ketika itu. Memberikan, sehingga Allah tak ada, kecuali kamu sudah ada kuasa ketika itu, zaman orang kafir tidak boleh nak menentang kamu kalau kamu lepaskan dia.
Sekarang ni Islam masih tidak kuat dalam permulaan. Pada permulaan umat Islam pun tidak ramai, tentera pun tidak ramai ketika itu. Dengan kita lepaskan dia memberi kekuatan Allah Ta'ala hatta yuskhina fil ard, Allah kata, sehingga kamu boleh menguasai kamu ke bumi ini. Maknanya orang kafir itu tak berani lawan kamu. Ketika itu kalau kamu tawan mereka, baru kamu dilepaskan mereka. Ikutkan sebenarnya Allah lebih suka dengan Allah. Allah hukum, tetapi Allah Ta'ala tidak hukum. Kenapa? Sebab Nabi bersyarat. Keputusan yang Nabi SAW buat ni walaupun tidak kenal dengan apa yang Allah Ta'ala kendaki, tapi cara Nabi buat keputusan betul. Walaupun keputusan itu tidak betul, tidak betul, pada tidak menepati dengan apa yang Allah Ta'ala kendaki. Jadi apabila cara betul, Allah Ta'ala tidak hukum, Allah Ta'ala redha, mana Allah Ta'ala berkati. Begitu juga dalam kita bermusyawarah. Dia mesyuarat, dia boleh jadi pengurusi ataupun nazir, dia buat keputusan dia buat itu tidak menepati dengan apa yang Allah Ta'ala kendaki. Tapi Allah tetap bagi pahala. Kenapa? Sebab cara nazir buat keputusan itu cara betul. Walaupun keputusan itu tidak menepati, pada boleh pahala cara tersebut. Kita nampak. Sebab itu dia urusan kita ni ada dua kan. Nabi SAW ajar pada kita, kalau urusan itu secara berjemaah, masuk urusan jamaah. Contohnya urusan masjid, kau urusan surah, kau urusan pentadbiran negara, kau urusan, kita kata tidak urusan pribadi kita. Cara kita nak buat keputusan adalah dengan bermusyawarah. Tapi kalau urusan pribadi, urusan kita nak nikah, kita kata nak beli kereta, nak beli apa semua kan. Kan? Cara kita nak buat keputusan di antara pilihan kita ni, iaitu kita istikharah. Istikharah ni untuk pribadi. Dia bukan untuk jamaah ini, tidak, bukan. Kalau jamaah ini urusan namanya mesyuarat. Kena mesyuarat. Jangan buat keputusan individu. Kalau buat keputusan secara individu tanpa mesyuarat, kena ingat dosa. Walaupun keputusan kita buat itu betul, mana tempat dengan kendala, tapi cara kita tidak betul. Dia nazir ke apa semua, kita kata kita ni paduan untuk diri saya. Kalau maksudnya satu paduan yang kita nak berkongsi ni kan. Dan nak buat keputusan, dia mesti benar. Sekurang-kurang mesyuarat pun 2-3 orang ijin. Kalau ijin kita tak dapat kumpulkan semua ijin, mungkin sibukkan balik pun tengok. Pada biarlah melalui cara mesyuarat. Jangan kita suka-suka kita nak ubah dia, nak ubah dia apa semua, mesti kena mesyuarat. Ini urusan jamaah. Itu. Jadi sebab tu saya bagi tahu kan, tak boleh kita terjemah di sini mesyuarat. Allah tidak mesyuarat ni. Pertama. Yang kedua, kalau kita faham uslub ni adalah gaya bahasa Arab. Gaya bahasa kan, dia kalau dalam bahasa dia panggil uslub. Uslub itu gaya bahasa. Orang cakap tu dia panggil gaya bahasa percakapan. Kalau kita perhati ayat 30 ni, gaya bahasa Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu pada mereka ni, ini gaya dipanggil dalam bahasa Arab uslubul hakim istilahnya. Mana gaya bahasa seorang hakim yang buat keputusan. Maknanya maksudnya gini, maknanya Allah Ta'ala dia buat keputusan, dia nak cipta khalifah. Itu maksud dia. Maksud dia, kehendak dia. Mana menciptakan manusia daripada kehendak dia. Dan dia sudah buat keputusan. Di mana dia nak cipta. Ini bukan mesyuarat. Ini bukan usul mesyuarat. Ini tidak. Dia mungkin sebab dia kata mesyuarat, sebab kemuliaan itu malaikat dia mengemukakan apa yang dia sebut kan. Apa kamu nak menciptakan makhluk yang buat kerosakan. Sebab dia kata mesyuarat tu. Ini bukan mesyuarat ni. Jadi gini makna kalau kita nak mudah faham, maknanya Allah Ta'ala dia buat keputusan nak cipta khalifah ni, dia bagi tahu kepada para malaikat. Malaikat setuju ke tak setuju ke, makna keputusan tu dia sudah buat. Gitulah maknanya. Kan, macam kita buat keputusan sesuatu, Allah setuju atau tidak setuju. Contoh kita katakan AJK dia bermusyawarah sama-sama. AJK kan, Nazir bermusyawarah sama AJK, Nazir buat keputusan. Keputusan itu dicipta pada jemaah. Mana jemaah setuju ke tak setuju ke, keputusan sudah dibuat, cuma dibuat melalui musyawarah. Allah Subhanahu Wa Taala buat keputusan itu tidak musyawarah. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini, semua perbuatan dia dengan kehendak dia. Mana dia menghendaki, dia buat. Macam kita nak menghendaki, kita kena bincang dulu, kita mesyuarat dulu, tanya pendapat dulu, baru nak buat lagi.
Dah banyak kali pun kita asalnya kita nak buat, tapi kemudian tak jadi buat. Sebab apa? Kita mesyuarat nampak apa yang kita nak buat tu tidak elok contohnya. Allah tidak gitu. Kan? Sebab Allah sebut dalam ayat yang lain, fa'alul lima yurid, dia berbuat apa yang dia kedaki. Tu. Mana apa yang dia kedaki, dia berkuasa untuk dia buat. Tak boleh nak mesyuarat. Dia tahu segala-galanya. Mesyuarat apa lagi? Maksudnya iza arada syai'an, apabila dia menghendaki sesuatu. Dan Allah Ta'ala dia sebut dalam ayat yang kehendak dia. Maksud apa yang dia buat adalah kehendak dia, bukan kehendak malaikat. Bukan kehendak apa-apa, semua dia kehendak dia. Jadi apa yang berlaku sebenarnya kehendak dia. Dia menghendaki. Kalau kita tanya kenapa lah Allah Ta'ala cipta babi apa semua macam, kehendak dia. Bukan kehendak kita. Kalau kehendak kita nusah kita ada babi apa semua macam, dengan anjing, dengan apa semua. Masalahnya binatang tu wujud tapi tak boleh nak makan. Kita kena bukan kehendak kita, kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Semua perkara itu berlaku. Iza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Apabila dia mendaki sesuatu, maka dia akan berkata kun, dan perkara yang dia kendaki itu berlaku. Jadi pada apa yang berlaku semua ni pada kehendak dia. Hujan tu ke, kemarau ke apa semua, kehendak siapa dia? Kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Orang kafir itu memang dia tidak faham. Itu yang mereka kait dengan dewa tu, dewa ni kan. Ada dewa hujan, dewa bukit lah, dewa tu, dewa hujan, dewa air, macam-macam dewa. Kan? Kalau berlaku kemana macam tu. Tetap apa cerita orang kafir Islam. Di sini keputusan dia main. Pada aku ini jahil itu maksudnya aku ini jadikan atas muka bumi khalifah. Jadi Allah Ta'ala tidak tanya pendapat malaikat. Allah bagi tahu pada malaikat. Cuma malaikat ni kan, bila dia dengar perkataan khalifah ni, apa yang difahami oleh khalifah ni, apa yang difahami oleh malaikat tentang khalifah, ya, Ibnu Katsir pada sebut dalam kitab dia kata khalifah ni iaitu makhluk yang silih berganti. Khalifah tu dia sebab khalafah dalam bahasa Arab, khalafah ni dia maknanya salah satu makna yang terkandung dalam perkataan khalafah, kan, iaitu silih berganti. Kan, seperti mana Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang lain, inna fi ikhtilafil laili wan nahar, sesungguhnya pada perselisihan malam dan juga siang, silih berganti malam dan juga siang itu. Yang bukan ini makhluk, kalau ada sampai kiamat tu ada, sampai tidak. Ya. Lepas tu bila kita perhati kejadian manusia ni kan silih berganti. Silih berganti itu mana kita sekarang ni menggantikan manusia yang sebelum ni. Manusia sebelum ni mana ada? Tak ada kan? Tak ada tu nenek kita sebelum ni. Ada. Kita sekarang ni. Lepas tu kita pula akan diganti oleh generasi selepas daripada kita. Itu mana khalifahnya. Bukan khalifah dengan mana pemerintah khalifatul awal, khalifatul sani yang kita sebut dalam bulan Ramadan itu bukan. Dia bukan ada khalifah yang memerintah negara, tidak. Dia khalifah dengan mana makhluk yang mengurus takbir bumi ini, dan sifat dia itu silih berganti. Tidak kata mana makhluk itu wujud berkekalan sampai kiamat, tidak. Silih berganti. Itu mana khalifah. Jadi itulah yang difahami oleh malaikat. Cuma malaikat ketika itu dia, bila Allah Ta'ala sebut dia nak jadikan khalifah dalam kaum ini, jadi malaikat Allah Subhanahu Wa Ta'ala cerita perkataan malaikat kemudian ini bukan cadangan malaikat. Bila kita kata musyawarah, ini saya nak tafikan bagi mereka yang katakan Allah musyawarah ni. Bila kita menerjemahkan musyawarah, dia akan ada dalam musyawarah yang dia bakanan, kan, bahkan atau setuju dalam musyawarah. Dalam musyawarah tak apa tu dalam musyawarah, tapi selepas musyawarah jangan. Dan bila kita bermusyawarah, kita kemukakan satu idea. Dalam idea kita ni ada orang setuju, ada orang tak setuju. Itu makna musyawarah. Kalau kita tak setuju, memang kita mesti sebut saya tidak setuju. Gini-gini kita kemukakan apa. Jadi makna kita boleh bakar.
dalam syarat tersebut. Kita tidak boleh berharap contohnya Nazir. Dia tidak boleh berharap bila dia nak buat sesuatu ni maknanya semua dia kena terima. Tidak itu. Dia hantar, dia kata bos, CEO syarikat sekalipun, bila dia mesyuarat, dia kemukakan satu idea dia. Kenapa? Satu mesyuarat, satu taklimat, kan? Kalau sesuatu yang sudah diberikan keputusan, kita bagi tahu itu taklimat, kita bagi tahu biasa. Kalau mesyuarat, dalam mesyuarat itu dia akan berlaku makanan. Mana ada orang tidak setuju dia makan, dia boleh makan. Sebelum keputusan syaratnya, sebelum keputusan dibuat. Kalau selepas keputusan dibuat, itu tidak boleh makan. Sebab itulah kalau kita terjemah orang mesyuarat, dia akan ada terjemah pula selepas itu malaikat tak setuju, malaikat makan. Perkataan sebelum ini bukan makanan malaikat. Kita kata malaikat tidak makan, kenapa? Sebab bukan sifat malaikat memakan. Allah Subhanahu Wa Taala cerita dalam ayat, dia malaikat ni sifatnya macam mana? Dia taat saja apa yang telah Allah Taala apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah perintah. Dia tidak bukan jadi makhluk memakan. Malaikat dia bukan jadi makan manusia. Manusia itu dia suka memakan. Tuhan boleh makan, dia betul. Itu manusia. Malaikat tidak seperti itu. Dia sifat memakan tidak ada. Jadi kalau kita menterjemah sifat Allah Taala memakan apa yang Allah Taala, itu tidak betul. Dia bercakap dengan sifat asal malaikat. Jadi apa yang disebut oleh malaikat ini, mana dia tak mengemukakan daripada apa yang dia tahu. Dia tak menzahirkan. Dia bagikan apakah kamu cerita ni? Dia nak beritahu kepada Allah apa yang dia tahu daripada makhluk yang sudah ada dalam bumi ini. Sebab Allah Taala sebut khalifah. Kalau kita memakai makna khalifah itu dengan makna umum, makna yang kita sebut sebagai, sebab manusia tidak tercipta lagi ketika ni Allah tak sebut khalifah. Jadi pada pandangan malaikat ketika itu, apa difahami oleh malaikat daripada makhluk yang sudah ada dalam bumi. Sebab kita sudah cerita tadi kan, Allah tak cipta bumi dan Allah cipta segala makhluk yang ada dalam bumi ini. Apa yang makhluk yang ada dalam bumi itu? Antaranya binatang-binatang, binatang-binatang. Kalau kita kata khalifah itu dengan makna makhluk yang silih berganti, sifatnya juga ada pada binatang. Ada juga pada binatang itu kita boleh sebut sebagai khalifah. Nisbah kepada sifat khalifah itu yang silih berganti. Sebab binatang pun dia makhluk yang silih berganti juga. Jadi malaikat ketika itu dia faham mana sifat. Bila Allah kata aku nak cipta makhluk khalifah atas bumi ini, jadi malaikat menzahirkan perkara yang dia sudah tahu. Yang aku tahu khalifah ni gini sifat dia, melakukan kerosakan atas muka bumi dan menumpahkan darah. Disebutkan, apakah kamu nak cipta atas muka bumi makhluk yang melakukan kerosakan dan juga menumpahkan darah. Di sini ada beberapa tafsir. Ketika itu malaikat, apa yang malaikat sebut ini merujuk kepada jin. Sebab jin ini dia salah satu makhluk yang melakukan kerosakan. Jadi malaikat fikir khalifah yang Allah Ta'ala nak cipta ini adalah jenis makhluk yang sama seperti mana jin. Yang kedua, ada sebagian ulama tafsir mengatakan apa yang disebut oleh para malaikat ini merujuk kepada binatang-binatang. Dan saya lebih cenderung pada tafsiran ini. Sebab apa? Sebab dia sebut di sini man yufsidu fiha wa yasfiku dima, iaitu mereka makhluk yang melakukan kerosakan atas bumi dan menumpahkan darah. Jadi bila sebut menumpahkan darah ini, biasanya makhluk yang ada darah itu adalah binatang-binatang. Ada kucing, dia tak ada darah seperti ini. Tapi bagi mereka yang mengatakan jin ini, iaitu merujuk kepada lafaz man. Man ini adalah lafaz merujuk kepada makhluk yang berakal, iaitu jin. Jadi yunsilu fiha wa yasbiqu lima itu mereka menggunakan makna wahid, makna yang sama. Jadi yasbiqu lima itu tafsirannya ataupun makna yang sama dengan yunsilu fiha. Dia boleh berlaku dalam bahasa seperti itu. Walaupun dari sudut terjemahan itu berbeza makna, tapi makna yang sama itu menumpahkan darah, melakukan kerosakan ini. Jadi melakukan kerosakan itu, menumpahkan darah itu adalah melakukan kerosakan. Jadi dia kena menumpahkan darah. Jadi dia tidak mengatakan darah itu seperti mana darah gitu juga.
Malaikat seperti kita sekarang kita kata menumpah kadar, kan? Menumpah kadar ni, ya. Tempat tumpahnya tanah, darah kita, tempat tumpah darah kita, tanah air kita ni, tempat tumpahnya darah kita, darah sumber kau. Dia ada makna seperti itu. Padahal darah kita tak pernah tumpah pun, tetapi nak bagi tahu tempat tinggal kita, asal kita di sini. Begitu juga nak ada darah itu bukan darah hakiki. Wallahu a'lam, Allah Maha. Cuma saya lebih cenderung kepada apa yang disebut oleh malaikat itu ada merujuk kepada binatang-binatang, sebab sifat yang ada pada binatang itu sama seperti manusia. Jadi silih berganti. Jadi pada binatang-binatang sudah ada ketika itu, jadi malaikat berfikir apa yang difahami oleh malaikat ketika itu, bila Allah nak cipta khalifah di mana? Allah nak cipta makhluk yang sama. Makhluk maksudnya soalan-soalan gini ya, kalau kita kan, daripada apa yang disebut oleh malaikat ni, malaikat seolah-olah ingin tahu makhluk yang Allah. Kita tidak boleh memahami malaikat cakap, tidak. Kita kena faham malaikat ni ingin tahu makhluk yang Allah Ta'ala cipta ni makhluk yang macam mana pula. Sebab apa yang diketahui oleh malaikat, makhluk yang sudah Allah cipta ni dua, berdasarkan apa yang disebut. Dan kalau kita baca ni, apakah kamu ingin mencipta makhluk yang melakukan kerosakan atau kemudian menumpahkan darah? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami ini sentiasa bertasbih memuji kamu dan menyucikan kamu. Bertasbih memuji itu dengan lafaz, takdis ini dengan perbuatan. Makna mentauhidkan kamu. Makna pada ilmu malaikat, pada apa yang telah diketahui oleh malaikat, dua makhluk ini sudah ada. Satu makhluk yang melakukan kerosakan, yang kedua makhluk yang melakukan ibadat. Jadi sudah ada dua. Kalau Allah Ta'ala cipta makhluk dengan makna ibadat, kan, makhluk itu buat ibadat, mana kami sudah buat ibadat dah, kan? Dan kalau makhluk yang Allah Ta'ala cipta untuk zahirkan kejahatan, atau keburukan, atau perbuatan membuat kerosakan, makhluk itu sudah ada. Jadi malaikat memberitahu perkara yang dia sudah ketahui. Dua makhluk ni, seolah-olah makhluk khalifah ni makhluk yang macam mana pula Allah Ta'ala nak cipta ni. Yang itu malaikat tidak tahu. Maksudnya pada di sini Allah Ta'ala nak zahirkan ilmu malaikat, kan? Apa yang diketahui oleh malaikat. Jadi apa yang diketahui oleh malaikat itu berdasarkan pengalaman dia. Dia takluk ataupun kaitan ilmu makhluk ni, dia bukan ilmu azali, tidak. Ilmu azali adalah ilmu yang memang sudah ada ilmu. Itu ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala ni dia ilmu yang ada pada diri. Contoh kita tahu daripada tidak tahu. Sebelum itu kita tidak tahu. Bila kita belajar, bila kita buat kajian hipotesis, kita renung, kita tahu. Jadi tahu kita itu kerana kita buat kajian. Daripada kita buat kajian kita tahu. Daripada kita belajar kita tahu. Allah Subhanahu Wa Taala dia tahu bukan kerana dia itu belajar. Dia nak belajar sama dia memang tahu ke? Ada pun malaikat sebelum itu dia tidak tahu. Bila Allah Ta'ala cipta, baru dia sudah, jadi dia memberitahu kepada Allah ilmu yang dia sudah tahu. Kenapa? Pengalaman dia tak ikut sendiri, kan? Jadi dua makhluk ini sudah ada dah. Makhluk yang buat kerosakan sudah ada, sudah Allah Ta'ala cipta. Dan makhluk yang buat ibadat. Sebab Allah Ta'ala sebut, aku nak cipta manusia akan muka bumi. Allah tak sebut bumi. Jadi bila Allah Ta'ala sebut bumi, maka timbul dalam fikiran malaikat ni makhluk yang sudah datang ke bumi. Kalau Allah Ta'ala sebut, contohnya, aku nak cipta khalifah di langit, boleh jadi malaikat kata mengangkat makhluk yang Allah nak cipta ni makhluk seperti dia di langit. Tapi Allah sebut, aku nak cipta khalifah akan muka bumi. Jadi makhluk ni maknanya makhluk yang lebih kurang sama lah. Makhluk yang sudah ada. Jadi malaikat nak menzahirkan di sini
Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada kita, memberi penjelasan kepada kita dua sifat ilmu, kan? Satu sifat ilmu Allah, yang kedua sifat ilmu makhluk, kan? Jadi ilmu Allah Ta'ala ni ilmu yang sempurna, kan? Dan ilmu yang ilmu zati, mana ilmu yang memang sifat ilmu tu memang ada pada zat Allah. Dia bukan ilmu yang daripada Allah ni mana Allah belajar ke, Allah buat kajian ke, Allah mana dia perhati ke, tidak gitu. Itu ilmu Allah. Sebab tu kalau kita kaji ayat ni kan, ini sebab tu qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah kata sesungguhnya aku maha mengetahui perkara yang kamu tidak tahu. Adapun ilmu yang daripada makhluk ni, semua makhluk, sama ada malaikat ke, nabi-nabi ke, kita semua makhluk, tak kira siapa dia, makhluk ni ada ilmu. Tapi ilmu dia tu, dia asalnya tidak ada ilmu, tetapi kerana dia diberitahu ke, ada dia buat kajian ke, dia belajar ke, ilmu itu diperolehi dengan cara. Bukan kata asal tu buat lahir-lahir itu memang tahu segala-galanya. Tidak. Tahu segala-galanya macam mana tu Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang lain itu, wallazi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah sebut, dialah Allah yang telah mengeluarkan kamu daripada perut ibu kamu, la ta'lamuna syai'an, kamu tak tahu apa pun. Allah Ta'ala sebut tak ada ilmu sikit aku. Dalam orang kata tak ada ilmu sikit pun kamu ketika mana kamu keluar dari perut ibu kamu. Wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah, dan Allah jadikan untuk kamu penglihatan, pendengaran dan akal fikiran kamu, kan? Daripada asalnya memang kamu tak tahu langsung, tapi kamu dengar, kamu belajar, kamu perhati apa semua, akhir sekali kamu ambil ilmu. Jadi ilmu itu ada kerana apa? Kerana asbab Allah bagi pada kita tu, untuk kita memiliki ilmu tersebut. Sebelum itu tidak ada. Adakah Allah seperti itu? Tidak. Dia memang mengetahui hakiki dia bagi. Dia tahu, bukan kerana betul sebut. Maka walaupun Allah Ta'ala tidak cipta lagi makhluk manusia ni, walaupun Allah Ta'ala tidak cipta lagi, Allah Ta'ala sudah tahu dah manusia itu macam mana. Sebab tu dia dicipta bumi dan segala makhluk ada di bumi itu memang untuk manusia. Itu dia bukti dia tahu. Jadi malaikat menzahirkan perkara yang dia sudah tahu. Maksudnya apa yang dibagikan, apa yang dia sudah tahu. Kata Allah jawab, inni a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya aku maha mengetahui. Dan kalau kita kaji ayat ini kan, sesungguhnya aku maha mengetahui. Dan dalam bahasa itu, dan kita terjemah maha mengetahui itu, dia sebenarnya maha mengetahui itu maknanya, bahasa kita itu maha itu merujuk kepada makna yang sempurna. Maha mengetahui, Allah mengetahui dengan sempurna. Sempurna itu maksudnya tidak ada perkara yang tidak diketahui, kan? Dia tahu segala-galanya. Kan? Allah tahu segala-galanya. Apa dia? Kalau kita perhatikan ini kan, oh dahsyat, jelas ayat ini kan, tapi makna dia cukup mendalam, makna dia cukup sempurna. Allah kata dia, sesungguhnya aku mengetahui perkara yang kamu tidak tahu. Ni Allah bagi kepada malaikat, kan? Ni malaikat ni yang kamu pada nisbah kepada malaikat ni, walaupun makhluknya sentiasa berusaha dengan Allah Subhanahu Wa Taala, adakah malaikat tu dia tahu segala-galanya? Dia bukan tahu segala-galanya. Kalau dia tahu segala-galanya, maknanya dia tidak sebutlah apa yang Allah Taala nak buat. Maknanya dia tak tahu banyak perkara yang dia tidak tahu. Akan datang kita akan tengok lagi banyak perkara malaikat tu tidak tahu. Maknanya tak tahu. Jadi pada makhluk itu dia ada perkara yang dia tahu, ada perkara yang dia tidak tahu. Bukan semua perkara dia tahu. Hatta kalau kita belajar seumur hidup kita sekalipun, kan, kita ada banyak ilmu. Kan? Sebab apa? Sebab kita belajar lama. Tapi kita kena ingat, ilmu kita yang kita kata banyak tu kan, kalau kita nak persoalkan, di sini Allah sebut, sesungguhnya aku mengetahui perkara yang kamu tidak tahu. Sebenarnya kita ni banyak perkara yang kita tahu, kok banyak perkara yang kita tidak tahu. Hakikat makhluk ni kan, hakikat makhluk ni kan, sebenarnya dia ni banyak perkara dia tahu, kok banyak perkara yang dia tidak tahu. Kalau kita nak jawab macam mana? Hakikat sebenarnya kita ni, makhluk ni, banyak perkara yang kita tidak tahu, bukan yang kita tahu, tidak. Yang kita tahu tu sikit yang terusnya. Allah sebut
dalam ayat lain, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah diberikan kepada kamu ilmu itu melainkan sedikit saja. Sedikit je ilmu yang ada pada kita. Sedikit yang ada pada kita, sedikit. Kenapa? Sebab banyak perkara kita tidak tahu. Dan kita tidak tahu gitu kan. Kena ingat, perkara yang kita tahu dalam hidup kita, saya coba berkata sebab perkara yang kita tahu dalam hidup kita ni adalah perkara yang penting untuk kita tahu. Sebab tu kita tahu, kita belajar. Contoh kita belajar di sekolah, di mana-mana kita belajar, kita kena ingat perkara yang kita pelajari itu adalah perkara yang penting kita belajar. Kalau benda tak penting kita tidak belajar. Jadi apa yang kita tahu itu adalah adalah perkara yang kita rasa penting. Kita belajar sains, kita belajar teknologi, kita belajar biologi apa semua. Kenapa kita belajar? Sebab penting. Kalau tidak belajar, tak boleh kita belajar. Jadi itu perkara penting. Jadi perkara penting yang kita tahu ni Allah pun maha mengetahui juga. Yang lain kita tak tahu, kita tahu, tidak tahu. Jangan kita sebut apa yang kita sudah belajar. Kita kena tanya. Contoh saya kata, berapa helai rambut kita? Berapa helai? Atas rambut saja kita, berapa helai? Pertama, soalan, berapa helai rambut yang ada di kepala kita? Tak tahu. Berapa panjang rambut kita? Tak tahu. Berapa uban yang ada? Tak tahu. Semua soalan ni, tak tahu semua. Kita hanya tahu kita ada rambut, itu saja. Berapa helai rambut kita tak tahu. Berapa rambut kita sudah gugur pun tak tahu. Berapa berat rambut kita tak tahu. Berapa panjang rambut kita tak tahu. Berapa kali kita gunting rambut tak tahu. Semua dah tak tahu. Kali ditanya. Pertama. Yang kedua, kalau disuruh kepada kita untuk kita kira rambut kita, kalau katalah saya minta tuan-tuan kira, betul nak kira? Apa kira rambut? Kita tak tahu dan kita memang tak ingin ambil tahu langsung. Itu perkara yang ada kan. Kenapa kita tahu? Sebab kita tak mahu ambil tahu. Tak penting untuk kita tahu. Nak menunjukkan apa yang kita tahu itu adalah perkara penting. Kebanyakan kita tidak tahu dan kita tak mahu ambil tahu. Berapa lah rambut tak penting. Bulu rambut kita lah. Berapa lah bulu rambut kita? Berapa panjang bulu rambut kita? Kan? Lepas tu bulu rambut tu yang ada dalam kulit kan. Dalam kulit tu berapa dalam? Bulu atau berapa? Tak tahu. Tak payah tanya, tak tahu. Ni tak tanya lagi bulu rambut isteri rambut isteri lagi lah tidak tahu. Kenapa kita sendiri pun tidak tahu? Misal apa semua. Banyak kalau kita atas diri kita saja. Kita tidak atas diri kita saja. Lepas tu kalau tanya bulu kambing, bulu tu, jadi apa tahu? Berapa jumlah pasir basuh, pasir kuning tu, pokok, berapa helai rambut di pokok, berapa belai rambut. Semua kita tak tahu. Kenapa kita tahu? Sebab tak penting untuk kita tahu. Allah bagi tahu dalam Quran. Allah mengetahui perkara yang kamu tidak tahu dengan sempurna. Bukan Allah tahu perkara yang kita tahu, tidak. Kenapa? Sebab banyak perkara yang kita tidak tahu. Dalam laut, berapa ekor ikan? Ikan kamu berapa ekor? Ikan aku berapa ekor? Tak ada tiga, tanya soalan itu. Berapa jumlah ikan aku tidak tahu? Pasir, dalam laut itu ada pasir. Berapa pasir? Tak tahu. Allah Ta'ala sebut kan, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi zulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin. Tidak gugur sehelai daun. Allah sebut daun gugur kan. Saya rasa tak ada dalam dunia ni orang yang tahu daun tu gugur. Dia hanya tahu daun tu gugur, tahu lah. Tapi bila daun tu gugur tak ada siapa tahu, betul. Hatta kalau pokok tu ada depan rumah kita pun, pokok tu 30 tahun ada depan rumah kita, tak pernah tahu tu bila. Tengok-tengok sedar daun gugur bila daun gugur tak tahu. Ni Allah sebut tidak gugur selai daun, malaikat Allah Maha mengetahui tentang daun itu. Dan tidak ada biji yang biji ataupun pasir yang kering dan pasir yang basah illa fi kitabin mubin. Mereka semua tercatat dan dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tahu segala. Pasir itu Allah Taala tahu. Kalau kita kata berapa jumlah pasir, tak payah kira. Dari luar kemampuan kita untuk kita tahu berapa jumlah pasir. Allah tahu. Lepas tu kalau kita tanya pasir basah pula, pasir kering pula, lagi tidak tahu.
Dan sifat ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Tuhan yang sebenar. Dia ada sifat seperti itu. Jadi Allah bagi tahu ni nak memberi penjelasan tentang sifat ilmu dia. Akan datang ni Allah akan zahirkan ni. Sebab itulah dalam Quran itu dua sifat ni yang saya sebut ni. Pertama sifat kudrat Allah, yang kedua sifat ilmu Allah. Dua sifat ni Allah memberi penjelasan dengan begitu detail, sedetail-detailnya untuk difahami oleh makhluk. Sebab dua sifat inilah kalau manusia itu faham, dia akan faham Tuhan yang sebenar. Maksud Tuhan yang sebenar, dia akan ada sifat seperti ini. Dua sifat ini. Kalau dua sifat ini tidak ada, itu bukan Tuhan. Pertama sifat apa dia? Pertama sifat kudrat. Sifat kudrat, berkuasa. Yang kedua sifat ilmu. Kan? Sifat kudrat, sifat ilmu. Ini bukanlah nak menafikan sifat lain tidak. Cuma Allah bagi penjelasan dalam Quran ni kan. Kok banyak sifat yang Allah bagi, dua sifat ni. Sifat kudrat Allah, sifat ilmu Allah, nak mensabitkan Tuhan yang sebenar ni, kehebatan dia. Tuhan yang sebenar, dia bersifat dengan sifat ni. Mana hebat Allah dalam menciptakan, Allah zahirkan kudrat dia itu, sifat kudrat dia melalui makhluk-makhluk yang dicipta semua. Kemudian dia tahu segala-galanya. Itu dia kan. Apa? Jadi akan datang ni Allah Ta'ala bagi penjelasan. Makhluk yang Allah Ta'ala nak cipta ni, makhluk yang tidak sama yang difahami oleh malaikat itu. Sebab malaikat fikir makhluk yang sudah ada itu makhluk yang buat kerosakan atau bumi, dan juga makhluk yang buat ibadah. Kok Allah Ta'ala cipta ini makhluk lain, makhluk yang istimewa kita katakan. Ya. Yang mana makhluk macam nanti kita akan perjelaskan kadang-kadang. Dia yang lebih istimewa daripada malaikat yang buat ibadah, sehingga Allah perintah pada malaikat sujud pada makhluk. Ya, ada apa? Akan-akan kita akan sambung kisah insya-Allah. Kisah tiga makhluk. Adam, malaikat, Adam dan iblis. Ya. Tamatlah setakat ini untuk pagi ini insya-Allah. Terusnya seperti yang ke-30 surah Al-Baqarah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menambahkan ilmu kita insya-Allah, memberi faedah pengajaran kepada saya dan terutama yang bercakap ini dan kepada kita semua insya-Allah. Ya, kita jumpa lagi pada Tuhan hadapan karena tidak ada apa-apa halangan kepada Allah SWT. Insya-Allah sekian saja apa yang dari Allah Taala, kelemahan kekurangan berdiri secara sendiri. Mohon ampun kepada Allah, minta maaf berdosa. Kita jumpa lagi insya-Allah. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa qina adhaban sabil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.